Surah Haqqah. 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 Ayat berapa ya? 54 Ustaz. 54. 44. Oh, 44, sorry. 44. Walau taqawwala. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nak tengok ayat 44 surah Haqqah. Sebelum ini perbincangannya adalah tentang apa nama tentang Quran, dan bagaimana ianya diturunkan dan peristiwa di mana Umar menyatakan jangan-jangan ini pernyataan ahli sihir kot ataupun pernyataan syair-syair indah. Tapi Allah menyatakan tak, dia bukan syair. Wa ma huwa biqauli syair qalilan ma tu'minun. Dan kemudian Umar menyatakan, "Oi, dia boleh bacalah fikiran aku. Macam mana ni? Jangan-jangan ini apa nama? Kahin. Wala biqauli kahin. Jangan-jangan ini ni pawang. Bomoh kot boleh baca fikiran orang ni." Tapi tak, qalilan ma wala biqauli kahin qalilan ma tadhakkarun. Tak, ini bukan ungkapan-ungkapan pawang ataupun bomoh. Sedikit sangat daripada kamu yang mahu mengambil pelajaran atau mahu beringat. Kemudian tanzilum mir rabbil alamin. Apa yang turun ini bukan kaleng-kaleng, dia diturunkan oleh ataupun daripada Tuhan Rabbil Alamin. Allah yang berkuasa mengurus, mengatur dan mencipta segalanya. Rabbil Alamin. Walau taqawwala alaina. Dan ayat ini, ayat ayat pemutus. Ayat pemutus yang Allah nyatakan nak beritahu bahawa Quran ini dia bukan sekadar terpelihara, tetapi dia autentik. Autentik memang datang dari Allah. Tiada campur tangan siapapun. Quran ini autentik memang datang dari Allah tanpa campur tangan siapapun. Maka Allah kata walau taqawwala alaina. Kalau dia memandai-mandai, mengubah, mengada-adakan, menukar, meminda ba'dal aqawil. Satu baris je. Ba'dal aqawil tu sebahagian. Kalau dia mengatakan atas kami secara dusta sebarang kata-kata rekaan. Dan ayat ini adalah tentang Quran. Allah kata kalau Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi berusaha, taqawwala tu maksudnya berusaha untuk bercakap. Berusaha untuk bercakap. Taqawwala juga orang yang berlatih, belajar untuk bercakap supaya dapat menarik perhatian orang. Kan? Kita kan sebelum berucap kita mereka-reka dulu kan. Kita buat draft ucapan. Nak sampaikan pada orang lain. Kalau Nabi buat macam tu. Kalau Nabi buat macam tu. Taqawwala. Turun wahyu. Dia, apa nama? Dia susun atur balik ayat tu. Mereka-reka. Tujuannya supaya menarik perhatian orang. So, ayat ini bermaksud, apa yang bakal berlaku kalau Nabi sengaja mengada-adakan sesuatu yang bukan dari Allah? Apa akan jadi kalau Nabi buat perkara baru yang bukan datang dari Allah? Kan? Apa yang bakal berlaku? Dan kalaupun Nabi ubah, wal'iyazubillah, kalaupun Nabi ubah, siapa yang tahu? Tak ada orang tahu. Sebab wahyu ni antara Allah dengan Nabi. Antara Allah dengan Nabi. Dan kalaupun bukan Nabi ubah, yang sampaikan Jibril. Kalaupun waktu perjalanan daripada Arash ke dunia, Jibril yang bawa wahyu ni turun dan dikacau ganggu, berjaya dikacau ganggu oleh syaitan yang merubah ayatnya. Siapa yang boleh tahu? Tak ada. Tak ada. Dan Allah nak kita baca ni dalam bentuk, Allah buat hipotesis. Kalaulah Nabi masukkan kata di sini, kalaulah dia ubah, apa akan jadi? Dan sebenarnya benda ni tak berlaku pun. Allah kata kalau, walau. Tu ayat ni mula dengan walau. Kalau Nabi buat, la akhadna minhu bil yamin. Perkataan yang Allah guna ialah akhadha. Dan kalimah sama digunakan pada ayat sebelum ini. Mana? Ada tak? Di mana? Ayat khudh. Khudhuhu fahullu. Ni, akhadha. Sama. Tangkap. Allah gambarkan kalau Nabi buat, waktu tu juga Nabi akan diberkas. La akhadna, tanpa tunggu. La akhadna minhu bil yamin. Kami tangkap dia dari kanan. Bil yamin sama ada dari kanan, bil yamin dari arah kanan, atau bil yamin pada dengan kekuasaan kami. Yamin ni menunjukkan tangan kanan. Tangan kanan kan dikaitkan dengan kekuatan. So kalau Nabi mereka-reka perkataan dan kata ini dari Allah, nampak tak betapa amaran ini sebenarnya memberi kesan besar ataupun memberi bentuk nasihat besar kepada pelaku-pelaku bid'ah. Kalau from Nabi punya point of view, Nabi buat macam tu, Allah akan
Allah akan berkas Nabi. Bayangkan orang-orang yang buat sesuatu dan mendakwa ini datang dari Allah. Dan pelaku-pelaku bid'ah yang tak ada dasar, tak ada usul. Kemudian dia kata, ini benda baik, apa salahnya? La akhadna minhu bil yamin. Kami akan sentap dia, kami akan rentap dia, kami akan berkas dia dengan kekuasaan kami. Atau pada tangan kanan dia. Dan lazimnya kita tak tahu tuan-tuan biasa sembelih ke tak. Tapi tangan kanan disebut dalam ayat ni kerana tangan kanan yang akan pegang binatang nak sembelih. Entah kita pegang tangan kanan ke sembelih dengan tangan kiri. Tak, tangan kanan tu yang pegang pisau untuk sembelih tu. Bukan pegang binatang. Kan? Kemudian, buat apa nak dipegang tangan kanan? Atau buat apa dipegang dari kanan? Summa laqata'na minhul watin. Kemudian, kami akan potong aorta. Aorta tu apa? Kita tengok aorta. Aorta. Aorta ni salur darah, main artery that carries blood away from your heart to the rest of your body. Aorta is the main artery that carries blood away from your heart to the rest of your body. Dia adalah urat darah paling utama, tu aorta. Watin tu adalah aorta. Kita translate sebagai urat tali jantung. So, bila dipotong salur ini, aorta ni, bila dipotong, dia akan mengakibatkan certain death, pasti mati. Atau causing immediate death, pasti mati benar. Pasti mati. Tapi apa kaitan dengan kanan? Apa kaitan dengan kanan? Saya pun tak tahu apa kaitan dengan kanan. Adakah urat jantung tu akan ke kanan? Tapi kalau tengok gambar ni, dia ke kiri. Kan? Urat jantung tu ke kiri. Kenapa Allah sebut kanan? Jantung kita ni kat mana? Belah kiri kan? Kenapa Allah sebut kanan? Kenapa daripada kanan tadi tu? Kan? Bil yamin. Right hand. So nak memahaminya, kita kena dapatkan nasihat, panduan daripada doktor yang tahu benda ni. Kan? Tak tahu kenapa belah kanan. So, adakah urat jantung ni dia ke kanan? Tahu entahlah, wallahu alam. Dia berkaitan kanan dengan urat jantung. Kemudian kami akan potong urat tali jantung. So, kalau Nabi mereka-reka hal tentang agama dan ayat-ayat Quran, Allah akan tangkap dan sembelih. Allah akan tangkap dan potong urat jantung dia. Urat jantung dia. Ibn Abbas pernah mengatakan, erti urat tali jantung, al-watin. Al-watin itu ertinya urat tali jantung. Ikrimah, Ibn Zubair, Hakam, Qatadah, Muslim Al-Batin, Humaid Ibn Ziyad juga berpendapat yang sama. Muhammad Ibn Ka'ab dia kata yang dimaksudkan ialah jantung
dan semua uratnya serta semua bahagian yang berada berdekatan dengan jantung. Hal-hal mereka agama berkaitan dengan buat perkara baru, buat bid'ah. Dan ini termasuk kalau manusia reka fahaman dan juga amalan baru. Kan, ramai dah zaman berzaman orang buat perkara ni. Dan ini adalah dalil ancaman keras dari Allah kepada mereka-reka yang suka mereka dan mencipta amalan baru. Bayangkan kalau Nabi buat bid'ah pun baginda akan terus dimatikan, bagaimana pula manusia biasa yang buat. Kan? Tapi kita tengok banyak je manusia yang buat macam tu, elok je hidup dia. Malah kadang-kadang disanjung tinggi. Disanjung tinggi. Kenapa tak dimatikan terus? Kan? Apa beza dengan Nabi? Kenapa Nabi dilayan macam ni? Sebab Nabi, dia adalah panduan hukum. Dia panduan utama. So, apa yang baginda lakukan akan diikut. Kalau setakat kita yang buat bid'ah, berapa kerat dia nak ikut? Paling tidak JAA. JAA kan keahlian dia 3,000 orang, 4,000 orang. So setakat 4,000 je. Tidaklah 2.2 bilion umat Islam akan ikut. Macam tu. So Nabi ni panduan utama. Dan dia juga bermaksud, kalaulah kita nak menegah kemungkaran, tegahlah daripada akar dia, daripada sumber dia. Dan contoh tadi tu, contoh itu tidaklah mengatakan ahli bid'ah akan selamat, takkan dikenakan apa-apa tindakan. Tak. Diorang takkan selamat bila buat bid'ah kerana ancamannya begini keras. Di dunia mungkin nampak selamat, tapi dia takkan selamat sampai akhirat. Sebab agama ini dia bukan ikut suka kita. Tak. Malah agama ni dia tanpa sebarang bentuk. Islam tidak datang dalam apa jua bentuk. Kan? Lazimnya kita memberikan bentuk Islam ni sebagai bulan dan bintang. Kan? Bulan dan bintang. Sebenarnya bulan dan bintang bukannya bentuk Islam. Islam datang mana ada bentuk. Kan, kalau sebut tentang Islam, apa bentuk dia? Tak ada. Tak ada. Kalau betul bulan dan bintang, lama dah dekat Kaabah tu besar-besar dibuat grafiti bulan dan bintang. Tapi tak. Dia tak ada form, tak ada shape Islam. Kemudian bila berlalunya zaman, maka scholars ni, orang-orang Islam ni, dia nak juga, kerana dia melihat alam, dia nak juga berhias. Dia nak juga bangunan tu dihias. Jadi bila nak hias ni, mereka akan cari bentuk yang boleh dijadikan hiasan kepada bangunan. Maka di zaman kegemilangan dia, lahirlah seperti Istana Al-Hamra. Kan? Hiasan-hiasan tu. Dan hiasan-hiasan dekat Istana Al-Hamra ni salah satu contoh je. Banyak contoh-contoh tentang Islam ni, dia punya bentuk hiasannya tu interior. Kita tengok interior dia.
Dan hiasan-hiasan Islam yang dikaitkan dengan Islam sangat rapat dengan alam. Sangat rapat dengan alam. Buktinya macam mana? Tidaklah maksud rapat dengan alam tu kena ada gambar-gambar bunga atau gambar-gambar daun. Tidak. Itu tu Nusantara, Melayu. Dia ada bunga, ada daun. Cuba tengok corak batik kita kan. Atau bunga dan daun. Tapi yang disebut rapat dengan alam dari sudut seimbang dan harmoni. Simetri. Kita panggil simetri. Sebab dalam surah Ar-Rahman kan Allah kata bagaimana alam ini diciptakan dalam bentuk seimbang. Wa wada'al mizan tu. Seimbang dan simetri. Maka orang-orang Islam terdahulu, zaman Spain, Andalus ni, mereka buat hiasan yang simetri dan seimbang. Bukan hanya hiasan dalam ni. Tiang-tiangnya ini kedudukannya simetri dan seimbang. Hanya buat begitu, kita akan nampak keindahan yang tidak terperi. Hanya dengan simetri dan seimbang, kita akan nampak keindahan yang tidak terperi. Begitulah Allah cipta alam ini dalam bentuk simetri dan seimbang. Simetri sama, seimbang, balance. Tidak semestinya seimbang tu simetri. Contohnya, golden ratio. Golden ratio ni seimbang, tapi dia tidak simetri. Golden ratio. Sehingga kan Allah cipta muka kita ni dalam bentuk golden ratio ni. Kan? Ni gambar yang ni. Nanti ambil pembaris ukur. Daripada hujung telinga sampai hujung telinga. Kalau dibahagi dua, di antara kita punya kedudukan mata dan mata. Kan? Ukur lilit pula. Jarak ini antara ini, hidung sini dengan dagu. Semuanya dalam bentuk golden ratio. Cuba bayangkan kalau muka kita macam ni. Kan? Macam ni ke? Kan nampak cantik. Sebab diukur dengan baik. Sawwa tu. Allah kata sawwa. Tepat. Dan dia ada male dengan female. Male dengan female. Male dengan sie. Male dengan female. Male ratio dengan female ratio. Dan ada male ratio, muka lelaki yang sengaja diubah menjadi female. Maka ramailah female yang tengok, wih cantiknya dia ni, rupanya male. Dan cuba tengok betul-betul. Male dengan female lain. Male dengan female. So dia punya ratio tu dalam bentuk begitulah, seimbang dan dia ada apa nama, dia seimbang dan simetri. Seimbang dan simetri. Kenapa kita sampai ke situ? Summa laqata'na min hulfatin. Kan tadi pasal jantung kan? Apa pasal sampai situ pula? Oh. Sebab asalnya kita tak ada form. Shape or form. So, bila tak ada shape or form, maka orang-orang Islam dia mencari seperti mana alam ini dibina. Maka kita punya bentuk
ukiran ataupun bentuk hiasan begitu. Berbeza dengan orang yang tak ada panduan. Kan? Berbeza dengan orang yang tak ada panduan. Maka bagi mereka, art ni bentuk macam ni. Ni art. Inilah art dia. Lukis muka orang. Bentuk macam ni. Ini. Kan? Bentuk macam ni. Ini dia kata art. Ni art. Apa tu? Pistachio tu. Ini dia kata art. Lepas tu dia kata, cantiknya pistachio. Ni. Art. Lepas tu bangga. Mereka bangga dengan lukisan begini. Kata inilah bentuk yang tak kisah. Harga juta-juta. Tak kisah Picasso ke Picasso sama je bentuknya. Macam ni. So nampak tak? Dia ada beza yang sangat besar antara art dalam Islam yang asalnya tak ada no shape or form, tak ada sebarang lambang, tidak diwakili lambang, dengan art ataupun bentuk seni satu lagi, dunia yang lagi satu. Kan? So kalau dia susah nak buat, maksudnya dia bukannya pelukis mahir. Boleh jadi dia lukis ni plug shoot je, tak sengaja jadi macam ni. Kan? Patutnya art seperti mana yang kita buat ni, orang lain boleh tiru. Seperti mana alam ni, dia bukannya terjadi tiba-tiba. Macam ni. Kan? Hanya orang seni sahaja memahaminya. Maksudnya malanglah rupanya orang-orang seni ni, sebab tak ramai orang boleh memahami mereka. Kan, kesian orang-orang seni ni sebab tak ramai orang yang bersetuju dengan mereka. Anak saya ambil fine art. Tu beza antara seni keislaman dengan seni yang dibawa oleh barat. Sepatutnya seni ini dia boleh bawa kita kepada Tuhan. Kesenian tu boleh bawa kita kepada Tuhan. Dan orang seni, lazimnya orang-orang yang art begini, suka melukis, orang seni, kan jauh kita nak kaitkan mereka dengan matematik. Boleh tak kita kaitkan Picasso dengan matematik? Tak boleh. Tapi kalau kita nak kaitkan orang yang mencipta, yang menghias Istana Hamra dengan matematik, sangat setuju. Sebab dia nak buat satu-satu tu teliti dan diukur. Benda ni indah sebab dia teliti dan diukur. Itu nama seimbang. Orang tak nak ambil subjek matematik sebab nak ambil art ataupun nak lari dari matematik untuk ambil art. Atau orang yang tak minat art, dia minat matematik. Tapi jalinan keduanya, art dan matematik, kita nampak hasil yang mengangakan. Ada ke perkataan tu? Mengangakan. Nganga kita tengok.
Kan macam gambar ni. Jika ada rezeki nak pergi ke sini, kita takkan berdiri dan tengok ke atas, tak. Saya nak baring. Baring dan tengok ke atas. Mencengangkan. Inilah dia perkataan. Bukan mengangakan. Mencengangkan. Suatu bila kita tak ada shape or form, Islam memberikan keluasan kepada kita nak mengambil apa saja bentuk seni untuk diketengahkan. Sebab kalau kita hanya mengkaitkan Islam tu dengan bulan dan bintang, mana boleh buat seni-seni macam ni? Asal masjid je kubah. Kita melimitkan idea bentuk masjid Islam tu, kalau kita hanya letak hanya pada satu-satu tanda. Lebih-lebih lagi, kalau seni masjid, kubah masjid. Tak zaman Nabi tu mana ada kubah masjid? Kan masjid Nabi tu tak ada kubah. 4 segi macam tu, letak batang kurma, pelepah tamar, dah, that's it. Sembayanglah dalam tu. Kerana kalau kita meletakkan bentuk-bentuk macam ni, kubah, ada tempat lain yang bukan identiti mereka, kubah. Kan kalau Rusia tu ya, dia memang ada kubah. Tapi kalau Papua New Guinea, ada berkubah? Tak ada. Macam ni. 8 kubah ni. Aku dah pergi dah ni. Masjid Rusia. Dekat Terengganu. Dia memang ada 8 kubah dan cantik-cantik kubah dia. Lepas tu dia siap buat platform untuk ambil gambar tu. Ni Masjid Rusia. Dekat Terengganu. Ini buat 8 kubah. Ni 99. Akhirnya korang gaduh. Berapa banyak kubah korang nak letak? 99 kubah. So begitulah bila kita meletakkan ada shape, ada form tentang agama ni, kita akan lebih jadi semakin rigid dan kaku. Sedangkan agama ini untuk semua. Kenapa Allah tegah dari awal Allah datangkan bentuk amaran keras macam ni pada Nabi? Kan la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al watin. Kenapa macam tu? Sebab nak mengekalkan autentik. Masjid Negara tak ada kubah. Masjid Negara ada atap je. Dan DP atap sekali renovate 14 juta. Kau ada? Tak ada kan? Kita orang punya atap tu sekali renovate 14 juta. Ada kaitan tak peristiwa pembedahan dada Nabi dan dibersihkan dengan ancaman dalam ayat 46? Tak ada. Tak ada. Yang itu lain. Dan bedah dada Nabi ada tak sebut dalam Quran? Yang ada sebut dalam hadis Nabi. Dan bila Allah sebut macam tu, selain daripada nak mendatangkan bukti autentik Quran terpelihara, dia juga memberi jaminan pada kita bahawa kalau kita jaga Quran, kita akan selamat.
Kalau kita jaga Quran dengan betul, kita akan selamat. Apa-apa usaha yang nak menukar atau mengubah isi kandungan Quran, pasti takkan berjaya dan pasti takkan selamat. Kemudian Allah kata, "Fama minkum min ahadin anhu hajizin." Tak ada seorang pun yang dapat halang walaupun engkau cinta Nabi. Kalau Nabi dimatikan oleh Allah, maka takkan ada sesiapa yang boleh selamatkan. Oh, nak kena unboxing ke? Saya dapat apa ni? Apa ni? Ni. Ni nama dia Hair Republic. Gel rambut. Perisa apple. Perisa vanilla. Vanilla, perisa vanilla. So lepas ni kalau pakai minyak rambut, dia rasa macam aiskrim. Tak boleh, dilarang pakai waktu puasa. Takut batal puasa. So fama minkum min ahadin anhu hajizin. Maka tiada seorang pun yang dapat menghalang dari pemotongan urat. Apa saja, okey. Bila Allah beri jaminan macam ni, bila Allah beri jaminan macam ni, maksudnya apa saja yang Nabi sampaikan, itulah agama. Apa saja yang Nabi sampaikan, itulah agama. Kerana ada amaran keras dan dahsyat macam ni. Dan Nabi sampaikan as it is. Tak perlu ragu, tak perlu nak pertikai, terima. Maka dapatkanlah amalan yang valid dari baginda tanpa was-was. Selain daripada tu, kita perhati dan nilai dulu. Jangan terus ikut walaupun yang datang tu dari mulut Ustaz Nazri. Jangan. Pastikan datang dari Nabi. Dan kita ketandusan. Jarang-jarang ada ulama hadis yang hebat. Belajar hadis ada. Tapi ulama hadis jarang ada. Contoh, hadis apa nama tu? Ibu 3 kali tu. Seorang lelaki datang pada Nabi, jumpa pada siapa aku perlu buat baik, kan? Pada bapakku ke pada ibuku? Nabi kata apa? Pada ibumu. Kemudian pada siapa? Pada ibumu. Kemudian pada siapa? Pada ibumu. Kemudian pada siapa? Sedap. Pada bapakmu. Kita tahu tak latar belakang hadis tu macam mana? Tahu ke apa yang berlaku sebenarnya waktu tu? Tahu tak siapa lelaki itu? Yang kita ambil hanya petikan hadis, lalu kita pun berfatwa. Okey, kena buat baik pada mak, 3 kali ganda berbanding bapak. That's it. Semua kena buat. Simplistiknya cara kita mengambil, kan? Simple sangat. Tapi itulah cara yang kita dapat. Sebab kita tak ada penjelasan secara kritis tentang latar belakang hadis,
Sejarahnya macam mana? Berlakunya bila? Nabi dalam keadaan macam mana? Orang tu dalam keadaan macam mana? Tahu tak bahawa lelaki itu, dia tak suka mak dia. Lelaki itu suka bapak dia. Dan Nabi kenal anak ni. Nabi kenal lelaki itu. So, bila dia jumpa Nabi, sebenarnya dalam fikiran dia, dia nak jawapan yang dia nak. Dia nak jawapan yang dia nak. Dan normally, kalau kita bercakap dengan orang, bercakap dengan Nabi terutamanya, adakah jawapan kali pertama daripada Nabi itu kita tak dengar? Dengar. Melainkan kalau kita nak jawapan lain. Kan? Perlu ke dia tanya, pada siapa aku perlu buat baik? Ibu ke ayah? Sedangkan ayat Quran berkali-kali menyatakan, wabil walidaini ihsana, pada kedua orang tua buat baik. Kenapa perlu differentiate? Bapak dulu ke mak dulu? Dah tentu dia ada konflik antara dua orang ni. Sebab tu bila jawapan Nabi yang pertama, ibumu, dia tanya. Kan dia tanya, kemudian. Why dia tanya kemudian? Sebab hanya dua orang, ibu atau bapa. Dan tentu bila Nabi kata yang pertama tu ibu, automatik jawapan kedua apa? Bapa. Tapi kenapa dia tetap tanya kemudian? Sebab dia nak Nabi jawab apa yang dia nak. Malangnya, Nabi jawab apa? Ibumu. Dia tanya kemudian. Engkau masih tak tahu. Kau masih tak dapat ni. Kau masih tak nak. Nabi jawab, ibumu. 3 kali. Bagi yang tak ada masalah macam tu, layan sama dua-dua. Tapi apa yang berlaku? Jeng jeng jeng. Bapa sering dipinggirkan sekarang. So saya mewakili persatuan bapa-bapa sedunia. Teruslah ingat hari ibu. Biar kamu melupakan hari bapa. Biar hati-hati bapa ni terluka. Asal ibumu gembira. Gitu. Thank you. Gitu. So dia ada keperluan besar untuk anak-anak kita ini belajar bidang hadis. Bukan untuk membid'ahkan orang. Tak. Tapi kena dapatkan cara bagaimana Nabi sampaikan hadis itu dengan jelas. Kita nak jelas. Hadis itu datang macam mana. Bukan asal ada hadis, terus terima. Tanyalah kepada yang pakar. Jangan terus ikut sahaja. Ya, saya pun dah tak ada bapa. Jadi bukan kasih sayang pada ibu 3 kali ganda. Ya, bukan begitu maksudnya. Hadis tu, dia Nabi nak tegur lelaki tu. Hadis tu untuk lelaki tu. Kalau kita terus kata 3 kali ganda, dia macam bertentangan dengan ayat Quran. Wabil walidaini ihsana. Kan? Allah tak kata buat baik kepada ibumu dan ibumu dan ibumu baru bapakmu. Tidak. Tidak, hadis tu untuk lelaki itu. Princess saya memang kamceng dengan saya. Kan macam minggu lepas kita lalui pasal apa? Bercakap ni kan.
Pasal bercakap. Kan pasal hadis wanita ramai dekat neraka sebab mulut kan. Tu samalah kefahaman macam tu yang perlu jelas dan clear. So kalau baginda diazab dan diseksa, siapa yang boleh bantu? Siapa yang boleh bantu? Dan kemudian Allah kata wa innahu latazkiratul lil muttaqin. Peringatan ini benar-benar satu pelajaran bagi orang bertakwa. Ayat ni ada dua maksud. Maksud pertama, peringatan di atas. Bahawa nak buat sesuatu, ikut apa yang Nabi buat. Sebab apa yang Nabi buat, sudah ada jaminan. Kerana kalau Nabi buat-buat, Nabi akan dimatikan. Peringatan ini sangat berguna kepada orang yang benar-benar nak jaga diri. So, rupanya jalan untuk mengikuti sunnah Nabi purely 100% tanpa ada campur-campur, jalan itu adalah jalan yang dilalui oleh orang bertakwa. Pada level takwa, bukan Islam, bukan iman. Yang pertama. Yang kedua, wa innahu, dekat situ kembali kepada Quran. Sungguh Quran itu dia jadi peringatan kepada orang yang memang nak jaga diri. Takwa. Lebih mudah takwa tu kita translate sebagai jaga diri. Sebab kadang kalau kita guna istilah Arab, tak sampai maksud. Tak sampai maksud. So, Allah tegaskan sekali lagi bahawa Quran jadi peringatan kepada orang bertakwa. So, boleh jadi kalau kita sekadar Islam, baca Quran, hanya dapat pahala. Impak pembacaan belum tentu ada. Impak pembacaan belum tentu ada. Tazkirah itu berlaku kalau kita mula nak jaga diri. Kalau kita sedar bahawa kita mungkin dalam bahaya. Kalau kita sedar kita perlukan sesuatu dari Quran, ya, kita akan mula mendapatkan mencari peringatan. So, bila kita sedar Quran ni hebat dan punya ada segala kelebihan, kita akan mula mencari-cari, kan? Tapi kalau kita tak nampak tu semua, kalau kita tidak melihat Quran ni suatu yang hebat, tak nampak kehebatannya. Yang kita nampak hanyalah Quran dibaca dan dipertandingkan. Nanti tahun depan ada lagi tilawah kebangsaan, ada lagi tilawah antarabangsa. Hanya dipandang begitu. Akhirnya kita tak ambil perhatian pun. Dia tak ambil perhatian pun. Dan sebab tu ramai yang tak teringin pun nak belajar tafsir Quran. Sebab dia tak nampak penting. Dia tak dilihat sebagai penting. Kalau tafsir Quran tu mungkin tinggi sangat kot. Tadabbur. Baca terjemahan. Dan kerana berlaku perang Palestin ni, ramai je orang-orang dekat luar negara tu sedang berjinak dengan Quran. Lebih-lebih lagi yang baru-baru ni, backfire kan. Apa nama? Israel, dia jemput orang yang dibebaskan oleh Hamas tu. Makcik tua tu. Kan backfire.
Asalnya Israel nak bagi tahu yang Hamas ni ganas, tak berperi kemanusiaan terhadap tawanan perang. Sekali tu makcik cerita, dia layan saya dengan baik. Dapat air, dapat makanan. Walaupun setelah 14 hari dipotong bekalan air. Dapat medical support. Saya boleh bersihkan diri. Malah diorang tahu pula uh, woman hygiene. Sampai macam tu dilayan. Ngangalah orang dekat sana. Kan? Rupanya baru kita tahu punca bila terjadinya perpecahan pendapat, perpecahan kaum dalam Yahudi. Bila? Selepas runtuhnya kerajaan Nabi Sulaiman, selepas kewafatan Nabi Sulaiman, Bani Israel pecah kepada dua. Satu yang namanya Israel, satu lagi bahagian nama dia Yahudi. Satu bahagian namanya Israel, satu bahagian namanya Yahudi. Yahudi inilah yang suka membangkang, yang asyik tak puas hati dan membentuk fahaman Zionis. Sementara Israel, dia masih Islam. Dia masih Islam. So berdasarkan nama-nama tu, kita kena ubah pula doa kita. Kena ubah doa kita. Yang kita kutuk ni siapa? Yahudi ke Israel? Kan? Yang kita kutuk ni Zionis. Zionis. Dia fahaman yang fahaman yang merosakkan. Fahaman yang merosakkan. Kadang kita baca doa apa? Semua sekali kita sapu rata. Tak kisah Yahudi ke Israel ke Zionis, semua sama di mata kita. Sedangkan istilah kafir tu pun berbeza-beza. Kan? Allah guna kafir itu untuk orang yang dah dapat maklumat, dia tolak maklumat, malah dia menentang maklumat tu. Yes, yang terkesan dengan perang termasuk yang beragama Kristian juga. Tuan-tuan tahu tak berapa ramai yang terbunuh sejak 2001 sampai 2010 sampai 2020 hasil serangan Hamas di Israel? Tahu tak? Tak tahu kan? Sekitar 69 orang. Termasuk 2 ekor kambing dan seekor kerbau. Kerbau ke lembu. 69 orang termasuk 2 ekor kambing dan seekor lembu. Ustaz dapat dari mana ni? Dapat daripada laman rasmi Zionis. Dia kira siapa yang mati. Antara yang mati itu ada warga Israel, adalah beberapa orang. Antara yang mati juga ada rakyat Palestin mati kerana roket tu yang diserang tu. Ada dari tahun 2010. Rekodnya tu mereka simpan tapi mereka tidak disclose. Diorang simpan. Diorang ada. Tapi memang cara dia berfikir begitu, menafikan kebenaran,
selamanya dia tak nak tunduk. So wa innahu la tadhkiratul lil muttaqin. Quran ini memberi kesan, memberi peringatan. La tadhkira, lam tu lam sungguh kan. Sungguh-sungguh akan beri kesan. So kalau kita nak berkesan terhadap bacaan Quran kita, maka upgrade lah gaya hidup kita menjadi orang yang jaga diri, orang yang bertakwa. Dan ayat seterusnya, ayat yang menakutkan. Wa inna, sungguh kami, la na'lamu, betul kami tahu. Anna minkum, siapa-siapa antara kamu. Sungguh kami tahu, sungguh-sungguh ada antara kamu mukadzibun, orang yang tak percaya Quran. Kita boleh cakap berdegar-degar, Quran dusturuna, Quranlah perlembagaan kami. Tapi Allah kata kami tahu. Siapa antara kamu yang tak percaya Quran? Kami benar-benar tahu bahawa di antara kamu ada yang mendustakan, yang tak percaya. Mendustakan bukan dia menipu. Mendustakan ialah dia anggap Quran tu menipu. Dia tak percaya. Cukup dengan dia rasa ya ke? Allah tahu akan ada yang kata Quran ini tipu. Tidak sedikit yang berhujah yang kata Quran ini tulisan manusia. Kan? Am yaqulu naftara, surah Sajdah. Ini rekaan Muhammad je sallallahu alaihi wasallam. Sama ada baginda yang tulis atau baginda cedok dari kitab lain. Ambil kitab, matchkan, masukkan. Kan disebut Quran ni dusta. Malah sampai ke sekarang mereka mencari-cari kesalahan dalam Quran. Sampai ke hari ini. Tapi menariknya, di tahun-tahun kebelakangan ini, orang-orang yang ditugaskan untuk mencari kesalahan Quran, akhirnya menemui kebenaran. Kan? Tapi adakah penentang Quran yang benar-benar menentang dan mendustakan Quran itu yang digelar dalam ayat ni? Bagaimana kalau dia tidak mengendahkan Quran? Adakah dia juga dikira sebagai pendusta? Ya, mungkin dia baca Quran hari-hari. Dia juga kata yang dia sayang Quran. Dia kalau Quran tu, kan? Quran tu selalu dibuat macam mana? Kau baca? Macam tu lah. Kan? Lepas baca Quran tu dicium-cium, dijunjung-junjung. Kadang letak tinggi. Marah pula kalau orang lain hina. Lepas tu dia selalu, dia slogan apa? Kembali kepada ajaran Quran. Tapi kalau dia tak faham satu abuk pun, adakah itu termasuk mendustakan Quran? Kan? So, tepuk dada, tanya selera. Kadang yang dia suka baca tu, ayat-ayat syurga je. Ayat neraka, tak nak lah. Stres dah baca ayat neraka ni.
Kan? Saya boleh jadi kemurungan Ustaz kalau baca ayat tentang neraka ni. Kan? Sebab tu ayat ni menakutkan tuan-puan. Ada kala kita pun macam tu. Bila orang baca kita macam, ayat apa dia baca ni ah? Part mana dia baca ni ah? Tak faham. Tak faham. So kalau dia tak belajar, mungkin dia tak pernah cakap macam tu. Tapi kalau dia tak ambil pengajaran dari Quran, seolah-olah dia kata Quran ini dusta. Satu dia rasa tak penting dan tak perlu belajar. Inilah bayangkan kalau saya kata macam ni. Okay, tuan-puan, kerana setiap 4 tahun Bitcoin melalui proses halving. Setiap 4 tahun Bitcoin akan melalui proses halving. Halving ni maksudnya apa? Asalnya dia boleh mining 1 tahun 1 Bitcoin. Tahun depan akan mula setiap kali mining 1 tahun separuh Bitcoin. So selepas 2024 kita akan tengok pasaran Bitcoin turun mendadak dan tahun hujung 2024 menuju 2025 nilai Bitcoin akan mencanak tinggi sebab dah melalui proses halving. Beli sekarang, tuan-puan akan untung. Beli sekarang, tuan-puan akan untung. So, bagi yang menerima perkataan tu, okay? Bagi yang menerima perkataan tu, apa dia buat? Dia akan belajar, ambil tahu, belajar, dapatkan maklumat, belajar macam mana nak beli, belajar dan belajar dan belajar. Sebab dia rasa maklumat tu berharga. Tapi kalau dia anggap Quran ni tak berharga, ada dia nak belajar. Kalau dia benar-benar menganggap benda ni berharga, percaya sungguh ajaran dalam Quran ni benar, dia akan berusaha sedaya upaya. Tapi tengok masyarakat kita buat acuh tak acuh. Diajar belajar, tidak belajar. Bila diajar, dia tak belajar. Bila ada peluang, tak ambil peluang tu. Tak ada satu usaha pun. Nak cari guru ke, nak cari kelas ke, nak pergi kelas ke, tak ada. Dia tak cakap, tapi diterjemahkan melalui perbuatan. Dia boleh dakwa nanti depan Tuhan, kami pegang dengan Quran. Tak percaya ni, tengok ni, kami cium. Tapi Allah bagi tahu dalam ayat ni, kami benar-benar tahu. 3 pemeringkatan. Inna la na'lamu anna minkum mukadzibun. Benar-benar mendustakan berkali-kali. Berkali-kali mendustakan. Mukadzibun. Ada syaddah. Wih, takut kan? Takut. Menakutkan ayat ni. Allah tahu hati kita dan apa yang tersembunyi dalam hati itu. Ya, sangat menyentapkan ayat ni, menggerunkan. 3 kali pemeringkatan. Ingat minyak masak murni je. 3 kali pemeringkatan. Ini 3 kali pemeringkatan. Kemudian Allah kata apa? Wa innahu lahasratun 'alal kafirin. Sungguh kitab ini akan pastikan orang-orang kafir itu menyesal. Sungguh kitab ini akan menjadikan orang-orang kafir itu menyesal. Orang yang tak membenarkan
Sekejap. Sekejap. Ini dia punya escalated tiba-tiba sangat mencanak. Tadi gelarannya mukadzibin. Dia mendustakan. Bila dia konsisten mendustakan, dia akan berubah daripada mukadzib kepada kafir. Hui, takut tau. Hui, takut tau. Selagi dia di dunia, Allah masih beri dia peluang. Walaupun berkali-kali dia mukadzib, Allah masih beri dia peluang. Tapi bila guna perkataan hasrah ni penyesalan. Penyesalan selalu di mana? Di akhirat. So mukadzib ini kalau dia tidak bertaubat dan dia mati sebelum bertaubat, dia pasti akan menyesal seperti mana orang kafir menyesal. So mereka yang tidak membenarkan Quran akan menyesal sungguh-sungguh di akhirat. Oleh itu, jom kita gandakan usaha untuk belajar tentang Quran. Allah kata orang yang kafir itu akan menyesal. Sebab boleh jadi yang lahir dalam keluarga Muslim, dia sendiri tidak membenarkan Quran, ditakuti dia pun telah lama jatuh kafir. Saya ada terbaca status kawan sekolah rendah. Kawan sekolah rendah. Dia kata apa? Siapa yang pandai-pandai beri gelaran, pandai-pandai beri gelaran yang menyakitkan kafir kepada orang bukan Islam? Siapa yang pandai-pandai beri gelaran yang menyakitkan kepada yang menyakitkan seperti kafir kepada orang bukan Islam? So, gelaran yang Allah beri kafirun itu kan datang dari Allah. So, ayat dia tu tentang siapa? Dia nak pertikai apa? Kan? Harap-harap dia mempertikaikan orang-orang Melayu yang suka sebut orang kafir lah terhadap non-Muslim ni. Harap-harap macam tu. Husnuzon kita. Tapi bayangkan kalau Allah ambil kira apa yang dia sebut itu sebagai membangkang Quran. Wow. Kan? Kalau di atas Nabi buat suka-suka, Nabi dimatikan, tak ada siapa boleh tolong. Yang di bawah, siapa yang boleh tolong kalau dia sudah menyesal di akhirat nanti? La hasratun alal kafirin. Dan kemudian Allah kata wa innahu la haqqul yaqin. Inilah kebenaran yang sebenar. Salah tafsir ayat termasuk dalam golongan mendustakan tak? Tak. Salah tafsir, dia tak faham. Salah tafsir tu dia tak faham. Dia bukan mendustakan. Mendustakan dia tak terima. Dan perhatikan ayat 50. Kafir ada alif lam. Kafir ni ada alif lam. So gelaran ini spesifik untuk orang zaman Nabi. Untuk orang zaman Nabi. Zaman sekarang kita boleh panggil ke? Jangan. Tak boleh. Why? Dia macam ni. Orang-orang zaman Nabi tu, orang-orang zaman Nabi, Allah beri mereka certain privilege berbanding zaman lain. Apa privilege-nya? Quran turun waktu tu dan mereka menyaksikan Quran turun.
Nabi berada bersama mereka dan mereka menyaksikan tingkah laku, akhlak, peribadi, sahsiah Nabi. So dengan kata lain, mereka dapat the perfect person dan mereka menyaksikan the perfect message. Perfect person, perfect message. Bandingkan dengan zaman yang lain. Mereka hanya dapat the message. Mereka hanya dapat the message. Kenapa tak perfect message, Ustaz? Faham pun tak. Kan? Faham pun tak. So, dia hanya dapat the message. Perfect person siapa? Selepas Nabi? Tak ada. Sebab tu yang menolak message ini, yang menolak Quran ini, selain daripada zaman Nabi, kita tak boleh sebut gelaran macam Al-Kafir ini. Tak boleh. This is individu atau grup yang spesifik ada alif lam. Tengok bagaimana cara Allah memberi gelaran. Spesifik grup, bukan blanket statement. Tak. Dalam pada memuji Quran pun, Allah beritahu kita dengan detail dan terperinci. Alal kafirin. So kalau idea ini terpakai untuk semua, kita ada kekeliruan ke dalam nak memanggil orang lain sebagai kafir? Tidak kan? Malah kita akan lebih berhati-hati. Betul tu Kak. Kalau kita tak tahu end up seseorang itu, kita tak boleh main sebut dia. Kita akan lebih berhati-hati. Satu, gelaran-gelaran semacam ini penting untuk kita tahu, penting untuk kita lihat Quran guna macam mana. Sebelum kita simply kata, orang ni begini dan orang ni begini. Wa innahu lahaqqul yaqin. Dan tidak sampai kepada kepada surah ini, Quran itulah kebenaran yang diyakini. Seperti mana ayat pertama surah ini, Al-Haqqatu mal-Haqqah wa ma adraka mal-Haqqah. Korang tahu tak apa itu kebenaran? Maka di sini jawapannya, kebenaran itu ialah Quran yang diyakini. Quran itulah kebenaran yang diyakini. Fasabbih bismi rabbikal azim. Lalu bila Allah kata, sungguh Quran itulah kebenaran, maka kita rasa apa? Bila kita tahu, yalah Quran itulah kebenaran, kita rasa apa? Kita patut rasa apa? Apa emosi yang kita patut bawa? Yes, emosinya ialah kita nak besarkan Allah. Fasabbih bismi rabbikal azim. Nak terus membesarkan Allah. Dan sepatutnya selepas ini perlu ada rasa yang berbeza bila berhadapan dengan Quran. Apa rasanya? Rasa nak mengagungkan Allah sebab Allah turunkan Quran. Dengan jaminan, ini bukan jaminan oleh Lever Brothers. Ni kalau orang-orang lama, dijamin oleh Lever Brothers. Tu terngiang-ngiang dekat telinga kan. Tak, ini bukan dijamin oleh Lever Brothers tu. Ini dijamin oleh Allah. Sampai macam tu Allah menjamin ketepatan, keaslian, autentik dan Allah juga beritahu tentang risiko
Risiko kalau kita sia-siakan dia sekarang, kamu pasti menyesal. La hasratun, kamu pasti menyesal. Kan semua ciri-ciri itu kita gunakan untuk dalam teknik pemasaran. Semua ciri-ciri yang disebut dalam ayat ni, orang-orang yang apa nama? Yang menguasai bahagian sales, dia akan guna teknik-teknik ni. Beli sekarang, kalau tak beli rugi. Tu, kata rugi. Betul, saya jamin produk ni tahan 5 tahun. Guarantee, guarantee. Ini original. Hakul yakin. So, semua ini adalah kaedah-kaedah untuk sales. Dan kita sedang melihat ayat-ayat bagaimana Allah memasakkan kebenaran, kejituan Quran. So, jangan pernah ragu. Jangan pernah raib. Raib ni apa? Keraguan yang mendatangkan penolakan. Keraguan yang mendatangkan penolakan. Itu raib. Dia ragu dan tak nak terima. Sabbih bismi rabbikal azim. Kenapa perlu rasa kebesaran Tuhan? Kenapa perlu datangkan rasa kebesaran Tuhan? Ya, sebab kita hamba. Apalah sangat nilai kita ini untuk dapat anugerah seagung ini? Apa sangatlah nilai kita ni untuk dapat anugerah semacam ini? Penting sangat ke kita ni sehinggakan Allah turunkan Quran yang seagung ni, diutuskan bersamanya Rasul yang sebaik tu? Penting sangat kita ni. Penting sangat ke kita ni? Sedangkan kita bukan siapa-siapa. Kan kita adalah a speck of dust. Kita ni, kita tak ada nilai apa pun. Pandang daripada kapal terbang, kita hanya nampak kenderaan kecil di bawah sana. Orangnya tu pun tak nampak. Kereta ni nampak. Manusia berjalan tu pun tak nampak kalau pandang daripada 30,000 kaki dekat atas. Tak nampak. Apatah lagi kalau dipandang daripada matahari. Kan? Tapi begitu kecil kita, begitu rapuhnya kita ni, fragilenya kita, begitu berpenyakitnya kita, begitu lemahnya kita ini, pun Allah sudi untuk berikan kesempatan belajar Quran dan menjadikan hidup lebih baik. Dan kita perlu giatkan usaha untuk menyatakan bahawa Quran ini bernilai dalam apa jua bentuk, tulisan ke, iklan ke, kartun ke, filem ke, video ke, kita perlu giatkan nak bagi tahu Quran ini bernilai. Usaha itu perlu digiatkan sama seperti Zionis yang giat memberi doktrin kepada rakyat Israel tentang diorang ini tanah yang layak untuk diorang, ini tanah mereka, ini tanah yang ada honey dan sugar,
ini tanah yang diberkati, merekalah penduduk asal sini, sedangkan semuanya dusta. Ialah dusta yang diulang berulang kali, dusta yang diulang-ulang. Akhirnya orang percaya. Sekarang Allah bagi tahu, fa innahu lahaqqul yaqin. Ini bukan dusta, ini adalah kebenaran. Tapi kenapa kebenaran ini kita tak ulang banyak kali? Kan? Dan kebenaran sebenar ialah bila jam menunjukkan pukul 4:04 dan kita sudah terlebih waktu. So, kembali kepada moderator untuk aktiviti seterusnya. Oh, aktiviti macam nak berzumba. Alhamdulillah, subhanallah, Allahu Akbar. Jadi hari ini kita dah menutup tadabbur surah Al-Haqqah dan saya percaya ayat 51 ni wa innahu lahaqqul yaqin menjawab soalan pada awal dalam surah Al-Haqqah ini ayat 1 hingga 3. Apa itu Al-Haqqah? Selain daripada kita memahami bahawa Al-Haqqah itu hari akhirat, hari kiamat, sekarang kita tahu bahawa sebenarnya untuk kita selamat di hari kiamat itu, apa yang kita ada sekarang? Al-Quran. Dan dengan Al-Quran itulah yang akan menyebabkan kita boleh selamat bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat insya-Allah. Terima kasih Ustaz, jazakallahu khairah untuk pencerahan kita pada hari ini. Kak Syida ada apa-apa? Ustaz, sikitlah masa-masa alhamdulillah terkesima dengan apa Ustaz sampaikan dengan soal Al-Haqqah ni kan. Sebenarnya Allah sayang kita dan kita belajar Al-Quran ni jangan rasa macam kita rasa macam tak dapat apa-apa Ustaz belajar atau Ustaz macam orang lain boleh share macam-macam, orang lain boleh ke depan, tapi kita macam nak share benda pun tak boleh. Tapi sebenarnya bila dia ada dalam lingkup Al-Quran ni, circle Al-Quran ni rasanya indah salah satu daripada kasih sayang Allah kan. Nak kita bersama-sama dengan sahabat-sahabat yang walaupun kita rasa kita slow, tapi bila hari ni bila Ustaz pas tajuk ni, ada rasa macam dalam Al-Quran tu ada, tetap ada Allah bagi kan, rasa kecil tu ataupun besar ke apa, tapi rasa kesan dengan ayat Ustaz. Lepas tu kan rasa macam terima kasih Ustaz atas kongsian. Rasa tak pernah untuk dia memang rasa something yang Al-Quran itu the best lah. Jadikan dia sebagai sahabat kita lah insyaAllah Ustaz. Terima kasih Ustaz. InsyaAllah Kak Syida akan pegang apa Ustaz sampaikan hari ini insyaAllah. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dan sebagai penutup kita minta Ustaz bacakan doa untuk penutup surah Al-Haqqah ni Ustaz, boleh? Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-haqqatu mal-haqqah wa ma adraka mal-haqqah. Ya Allah, wahai Tuhan, kami telah lalui suatu surah yang menyatakan tentang suatu yang hak dan benar. Namun, terdapat umat terdahulu yang mendustakannya. Dan mereka mendustakannya berulang kali. Kadzabat Samudu wa 'Adun bil qari'ah. Kadzabat qaum Nuh. Kadzabat qaum Lut. Dan mereka mendustakan berulang kali. Dan kami dititipkan dengan pesanan. Wa innahu la hasratun 'alal kafirin. Bagi mereka yang mendustakan, mereka pasti akan rugi di akhirat nanti. Ya Allah, wahai Tuhan, jauhkanlah kami daripada bentuk-bentuk kerugian ini. Jauhkan kami daripada bentuk-bentuk kesengsaraan ini. Dan jadikan kami umat Muhammad yang begitu gemar membaca Quran, begitu gemar mahu memahaminya, dan begitu gemar untuk mentadabburnya. Kerana akhirnya tujuan kami hidup ini kerana kami mahu mengungkapkan fasabbih bismi rabbikal azim. Hanya engkaulah Tuhan yang maha azim. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Taqabbalallahu minna wa minkum. Terima kasih Ustaz. Jazakallah khair Terima Ustaz. kasih semua. Terima kasih semua sahabat-sahabat. InsyaAllah kita jumpa lagi untuk tadabbur surah yang akan datang. Kita akan umumkan nanti insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Terima kasih Ustaz. Ustaz. Terima kasih sahabat-sahabat semua. Ustaz. Allah bentuk dia Terima kasih semua. hafah kan pilih kan. Jadi kita jangan rasa kecil, rasa macam kita ni tak boleh ke depan dengan Al-Quran. Walaupun kita semasa kita malam tak lengkap baca Al-Quran, kita walaupun kita tak tahu apa yang kita tadabbur, tapi kita join grup kita tadabbur, insyaAllah Allah akan bagi rahmat dan rahmat nikmat dekat situ kan, insyaAllah. Terima kasih sahabat-sahabat semua. Saya siapa nak masuk dah, kita teruskan lagi dengan circle Al-Quran, circle tadabbur Al-Quran ni ya. Jangan rasa dah cukup dah, kita ada circle yang lain, kita tak join circle yang ada yang tadabbur Al-Quran kan. Rasanya bila kita dah tadabbur ni lebih akrab lagi kita dengan Al-Quran, insyaAllah. Terima kasih Liza, terima kasih semua. Terima kasih Kak Syida. Terima kasih. Terima kasih Aja. Assalamualaikum. Saya angkat sesi kita lepas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.